Baik, Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini. Nak tanya kepada Daya lah, Daya. Silakan. Daya yang muda kan. Okey. Pernah dengar tak atau pernah merasai penyakit gout atau sakit pada sendi-sendi? Sejujurnya tidak pernah, tapi saya melihat ayah saya memang ada penyakit gout lah. Dan bila saya tengok dia sakit gout tu, saya macam tak dapat bayangkan kesakitan. Dia kata sakit. Nak tanya ni, Nas? Dikatakan saya ni alhamdulillah walaupun berumur juga tapi masih belum mengalami simptom-simptom tersebut. Tapi kepada anda di luar sana mungkin ada ahli keluarga atau anda sendiri mengalami keradangan di sendi-sendi ya. Bukan saja di jari-jari tangan tapi jari kaki juga. Pesakitan dia macam dikatakan macam terbakar jari-jari itu. Jadi kita nak bertanya kepada pakar kita, apakah perbezaan antara gout dan juga arthritis dan juga keradangan sendi-sendi tangan dan kaki kita juga. Jadi kita bersama dengan pakar kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Fariz Yahya, pakar perunding rheumatologi kita pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Kita pun nak cuba meminta doktor untuk menjawab kemusykilan kita. Perbezaan utama antara arthritis dan gout. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi gout dengan arthritis ni kadang-kadang ada orang dia macam boleh confuse sikit lah. Sebab sebenarnya arthritis tu melibatkan sakit sendi, radang sendi. Sebenarnya gout tu pun salah satu radang sendi juga. Tapi dia disebabkan sebab kristal. Kristal, kita panggil kristal asid urik. Dia masuk dalam sendi, disebabkan sakit, disebabkan bengkak, dia jadi radang. Dia ada orang dia sakit sendi lain juga. Macam tak tahu pernah dengar penyakit rheumatoid arthritis atau arthritis rheumatoid. Yang ini kaitan dengan masalah autoimun. Autoimun sistem Dia imun, katakanlah ada orang dia dah berumur 40-50 tahun, tiba-tiba imun dalam badan dia serang sendi tu jadi bengkak. Dia lain sikit dengan gout ni. Gout ni sebab kita punya kebanyakan ni sebab kita apa yang kita makan, kita punya masalah kesihatan. Siapa yang ada masalah buah pinggang mungkin risiko dia tinggi sikit. Siapa ada darah dalam uric acid dalam darah paras dia tinggi sikit, ada risikolah. Dan bila seseorang tu kena gout, betul lah tadi, biasanya dia kena dekat bahagian kaki tu. Betul. Dekat kaki, dekat kaki biasanya lah, tapi tak semestinya dekat kaki. Kadang-kadang ada orang dia kena dekat lutut ada, dekat tangan ada. Lepas tu siapa yang ada gout ni, kalau uric acid dia asid urik lah, macam tinggi sangat, dia dah ada gout yang kronik, maknanya gout ni dah lama. Uric acid tu boleh jadi macam satu ketulan kecil-kecil tu. Jadi kristal lah. Dia macam kristal, betul. Jadi dia tajam-tajam dan kalau saya jangkakan kristal tu tajam, bayangkan kat dalam sendi kita tajam-tajam dicucuk-cucuk tu. Betul. Jadi biasanya kalau doktor-doktor ke atau dekat hospital, kalau dia nak tengok gout tu ada caranya. Kadang-kadang kita ambil cecair dalam sendi tu, hantar dekat makmal, kita tengok bawah mikroskop, nampak memang dia punya kristal tu tajam. Jadi betul lah kalau kristal tu berkumpul tu memang tajam lah. Lepas tu kan dikatakan tadi kalau bukan di kaki, mungkin ada juga yang di lutut kan. Jadi kenapa ada mungkin bahagian-bahagian yang berkumpul di situ? Itu memang saya rasa sampai sekarang pun tak ada orang betul-betul tahu. Tapi mungkin ada satu teori, dia kata mungkin sebab uric acid ni, asid urik ni, dia boleh jadi pekat pada sesuatu suhu. Jadi kalau macam dekat kaki, dekat kita punya ibu jari kaki tu, dia suhu dia mungkin lagi sejuk sikit lah. Dia kata mungkin kalau kristal tu tinggi sangat, dia jadi keras dekat bahagian-bahagian tertentu kat bawah lah. Jadi dia jarang kena dekat bahu, jarang kena dekat siku semua. Itu dia punya teori sahajalah. Tapi tak tahulah, kebanyakannya pesakit kita ada sakit dekat kaki kalau kena serangan gout. Itu antara simptom-simptomnya, dia akan kesakitan kebanyakannya di kaki ya. So autoimmune disease atau jenis penyakit yang menyerang badan sendiri, itulah dia perbezaan antara gout. Gout ni uric acid dan arthritis pula adalah autoimmune disease. Dan gout ni boleh dirawat ya. RA tidak boleh dirawat kan? Sebenarnya dua-dua boleh dirawat. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita dah ada macam-macam ubat lah sekarang. Untuk gout ni rawatan dia memang ada. Dia kalau gout ni, siapa yang kena serangan gout yang sakit, kita panggil serangan akut lah. Tengah sakit, tengah bengkak tu, biasanya dalam 2-3 hari dia hilang. 2-3 hari baru dia hilang? Boleh 2-3 hari biasanya lah. Dan adakah macam kalau serangan tu kan, dia boleh jadi kerap ataupun
jarang-jarang kalau dah terkena. Dia kalau siapa tak jaga makan, tak jaga berat badan, selalu makan makanan manis yang bergula, memang tak jaga tak kawal paras uric acid tu, memang dia punya risiko untuk ada serangan tu mungkin ada. Boleh akan lagi jadi tinggi selalu lah ya. Okey. Ini satu topik yang amat popular ya. Jadi apa kata kita bukakan talian kita 0377261603 untuk kita berbicara dengan Dr. Profesor Madya Dr. Faris kita pada pagi ini ya. Kalau di Facebook pun boleh juga. Nak tinggal komen, kalau nak tinggalkan komen kita akan cuba bawakan kepada Dr. Faris. Ya. Okey, jadi saya ni soalan yang kiranya ada kena-mengena dengan kehidupan sebenar. Mungkin juga anda di rumah yang mungkin katanya gout ataupun arthritis mungkin bila dah berumur baru selalunya orang akan kenalah kan. Tetapi ada teman saya ya yang sangat muda tapi dah ada penyakit gout sejak beberapa tahun yang lepas lah kiranya. Walaupun seorang yang aktif, kiranya bersukan, jaga makan tak? Juga menjaga diet juga. Jadi nak tahu juga adakah gout ni penyakit yang mungkin boleh dapat dari keturunan ataupun daripada pemakanan semata sebenarnya? Itu menarik juga sebab dia kalau penyakit sendi ni dia tak semestinya kena umur lanjut, kena jadi tua, tak payah. Dia kadang-kadang orang muda pun boleh kena juga. Jadi memang kita tahu ada kaitan dengan genetik juga. Gout mungkin ada kaitan dengan jin-jin dalam badan kita, genetik lah dalam badan kita. Penyakit masalah autoimun pun ada masalah, mungkin ada kaitan dengan genetik juga. Tapi biasanya kalau dua-dua penyakit ni dia boleh melibatkan orang muda juga sebenarnya. Tak semestinya kita kena jadi tua baru kena serangan gout atau serangan sendi atau radang sendi. Dia tengok pada jenis penyakit tu dulu. Biasanya gout ni yang lagi kerap kena ni lelaki lah. Lelaki lelaki. Okay. Sebab tak tahulah mungkin apa yang kita makan, aktiviti yang kita buat semua, memang lelaki lebih kerap kena. Kalau ada masalah radang sendi macam penyakit lain, rheumatoid arthritis rheumatoid ni yang melibatkan autoimun, dia lebih banyak sikit kepada para wanita. Okey. Jadi apa kata kita hold sekejap diskusi kita tentang rheumatoid arthritis menarik soalnya. Kita bersama dengan Nurul Amirah, pemanggil kita yang pertama dengan soalan tentang arthritis ya Nurul. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Baik. Okey, kita boleh mungkin Nurul Amirah daripada Selangor ya. Mungkin boleh tanyakan soalan kepada Prof. Silakan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Saya nak tanya lah, anak saya berumur 8 tahun. Baik. Anak saya menghidap penyakit poliarteritis nodosa. Okey. Jadi saya nak tanyalah, sekarang anak saya rawatan di Hospital Selayang. Berapa lama jangka hayat anak saya perlu makan ubat tu? Okey. Baik, terima kasih Puan Nurul, terima kasih. Profesor silakan. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Dia yang puan cakap tadi, anak puan ada penyakit poliarteritis nodosa. Dia sebenarnya bukan sejenis arthritis. Nama dia macam arthritis tapi dia sebenarnya melibatkan radang salur darah. Salur darah yang kecil-kecil dalam badan kita. Capillaries ya. Lepas tu dia bila dia radang dia ada masalah lain lah. Tapi biasanya kalau kita tengok pada budak kecil ke apa, dia punya jenis penyakit tu lain sikit daripada orang dewasa punya. Oh ya. Jadi biasanya kalau umur 8 tahun tu yang merawatnya biasa doktor, kita panggil pediatric rheumatology lah, bahagian yang kanak-kanak punya rheumatology, sebab dia punya penyakit tu lain. Nak jawab soalan puan tu berapa lama dia kena makan ubat, itu kurang pasti sebab dia tengok kepada seorang individu macam mana. Dia ada orang mungkin ubat tu dapat dikurangkan, lepas tu dia tengok keadaan macam mana. Tapi ada sejenis macam beberapa jenis arthritis atau radang sendi mungkin lebih baik diteruskan untuk jangka masa lama sikitlah. Jangka masa lama mungkin sepanjang hayat? Ada kemungkinan juga. Ya, jadi sebenarnya kita kena tengok dengan lebih teliti lah untuk tahu lebih lanjut. Terima kasih atas soalan itu, dan kita juga ada soalan dari Facebook. Mungkin kita boleh bacakan soalan pada penonton.
Maksudnya ramai nak tahu ni tentang gout dan arthritis ni. Betul, punya banyak orang yang ada di sana. Okey, jadi Encik Abdul Razak Abdul Rahman ya. Salam doktor, ada yang mengatakan kesan ubat gout boleh menjejaskan buah pinggang. Betul atau tidak? Soalan pertama. Dan kedua dari Suzana Zakri. Macam mana nak turunkan bacaan asid urik tu? Apa ubat yang sesuai? Silakan doktor. Okey, dua soalan berbeza di situ. Saya lupa soalan tu. Soalan pertama dia kata adakah menjejaskan buah pinggang? Okey, jadi kalau biasanya gout ni dia ada kaitan dengan buah pinggang. Sebab kalau kita fikir gout ni dia masalah dengan uric acid dalam badan. Betul. Kalau kita tak boleh nak buang uric acid melalui pundi kencing, air kencing kita, uric acid tu akan dia akan naiklah, paras dia cepat naik. Jadi senang kita dapat gout. Ada kemungkinan juga kristal-kristal tu dia jadi selaput dekat buah pinggang. Oh, jadi selaput kat buah pinggang. Ada kemungkinan juga. Dia sebab dia kristal, dia boleh melibatkan buah pinggang juga. Jadi dia boleh disebabkan dengan oleh sesiapa yang ada masalah buah pinggang, atau dia juga boleh menyebabkan masalah buah pinggang jugalah. Jadi saya rasa lebih penting kalau kita dah tahu dah ada serangan gout, paras uric acid tinggi, baik kita kena jaga betul-betul lah. Yang ni kalau nak jawab untuk soalan nombor 2, macam mana nak turunkan bacaan uric acid tu, dia kalau kita ada bacaan uric acid yang tinggi, tak pernah ada sakit sendi, tak pernah radang sendi apa, kita jaga je, kita jaga makan, makan makanan seimbang, kita kena exercise, kita kena jaga pemakanan, kurangkan makanan yang bergula, lepas tu kita kena check lah paras uric acid mungkin dalam 6 bulan ke setahun sekali. Setiap 6 bulan lah. Bagi dia turun sikit lah. Okay. Saya pantauan. Saya tahu banyak di luar sana dia tak nak pergi doktor. Betul. Sebab kalau dia tahu nanti dia risau. Jadi lagi bagus daripada saya tak tahu. Jadi untuk itu saranannya salah. Jadi sekarang kita bersama dengan pemanggil kita Encik Sabri dari Penang. Ya. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kita bersama dengan Cik Muhammad Sabri daripada Penang ni. Mungkin nak tanyakan soalan kepada Prof, silakan. Cik Sabri. Silakan Cik Sabri. Halo. Ya. Silakan bertanya soalan. Okey. Assalamualaikum. Saya Sabri daripada Penang. Kalau ikut nama saya tu Muhammad Sabri bin Matek. Ya, okey. Saya adalah pesakit gout arthritis kronik. Saya semua sendi, semua bahagian saya memang ada kristal. Dan sekarang ni saya tak boleh berjalan selama 3 tahun. Jadi mungkin untuk Encik Sabri, apakah mungkin rawatan yang paling sesuai atau ada soalan yang spesifik? Kalau Encik Sabri, silakan. ya, sebab saya nak tahu rawatan apa yang paling sesuai untuk nak keluarkan kristal ni. Sebab saya nak tahu rawatan apa yang terbaik untuk keluarkan kristal ni. Okey, baik Encik Sabri. Terima kasih banyak-banyak. Memang terlalu sakit. Baik. Wah, tak sangka juga ya boleh melanda satu badan ya, sendi-sendi di satu Terima kasih badan. Cik Sabri atas soalan. Jadi Prof mungkin boleh tolong Cik Sabri tadi cakap dia punya gout dah kena dekat semua banyak sendi lah. Saya pun ada pesakit dekat klinik juga, pesakit yang ada gout macam tu. Jadi kalau dia penyakit ni dah melibatkan sendi, dia ada 2 kemungkinan. Saya tak tahu, mungkin Cik Sabri punya ni dia dah merosakkan sendi, atau ketulan kristal tu ada dekat sendi yang masih bonjol-bonjol berkumpul, dekat sendi. Kalau yang tu kita panggil tophi dalam English lah. Tophi ni dia ketulan kristal. Kalau kita betul-betul jaga paras uric acid kita, bawah yang saya biasa pakai 300 lah. 300 dan ke bawah, kita kena maintain je bawah 300. InsyaAllah lama-lama ketulan tu dia boleh perlahan-lahan dia akan cair. Betul. Tapi kena berterusan. Berterusan paras uric acid tu kena bawah 300. Bawah 300. Tapi kalau katakanlah gout tu dia dah serang sendi, dia dah rosakkan sendi, tulang pun dah terjejas juga, mungkin yang tu susah sikit nak betulkan semula lah. Jadi kalau boleh sebelum benda tu terjadi, kita kena dapat rawatan yang betul lah sebelum. Baik, tapi kiranya untuk mereka yang melalui masalah yang sama, kiranya memang kena berterusan lah treatment itu dan juga penjagaan kesihatannya. InsyaAllah adakah itu akan mengurangkan ataupun dapat membantu? Betul. Jadi kalau siapa yang ada penyakit gout ni, tak semua orang kena makan ubat.
Ya. Kalau dia kena sekali setahun ke mungkin tak perlu. Tapi dia kena jaga semua gaya hidup, dia punya pemakanan. Tapi kalau siapa yang dah ada gout ni memang dah kena serangan tu, saya rasa baik jumpa doktor sendiri, dapatkan ubat rawatan yang betul. Baik. Terima kasih doktor, terima kasih di atas perkongsian anda pada pagi ini. Jadi kepada anda yang pengidap gout perbezaan antara artritis dan gout banyak bezanya. Untuk gout ni kita kena jaga pemakanan, turunkan asid urik kita. 300 adalah tahapnya, okey? Boleh dah ya? Banyak sebenarnya kita belajar. Saya harap kita ada volume 2 nanti. InsyaAllah. Okey, kita berehat seketika.